Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. اللهم علمني كما علمت آدم الأسماء كلها. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك على عهدك وعهدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Pada nahmati dan dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan Siap, tuan Nazir, Tim Malan Nazir serta barisan ahli jatan kuasa Masjid Sirajuddin Kampung Batu Belah, saudara-saudari para asatizah, para ahli ilmuwan, para alim ulama, saudara-saudari muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam yang dirahmati lagi diberkati Allah Subhanahu wa taala ini, kita tidak lupa untuk memanjatkan dan merapatkan kesyukuran kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kepada kita buat kesekian kalinya kesempatan masa dan kekuatan untuk kita sama-sama menghayati penghidupan kita ini, ya, untuk melaksanakan beberapa perkara yang teramat baik untuk kita lakukan, terutama selepas bulan Ramadan ni. Jadi alhamdulillah kita baru saja merayakan atau meraihkan ataupun melaksanakan ibadat puasa Ramadan. Alhamdulillah sebelum penuh, dan saya yakin, ya, ada yang ramai adik kita yang telah mengkhatamkan, ya, puasa 6, ya. Puasa 6, nama di puasa 6 tu bukan puasa 6 kita niat puasa tadi, ya. Dia kena ada puasa, ya, sunat Syawal, ya. Sunat Syawal tu 6 hari, ya. Tapi kalau terniat saja puasa sunat 6 hari, ya, saja aku puasa sunat 6 hari, confirm tak sah, ya. Sebab apa? Niat dia saja aku puasa sunat Syawal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap semua kita dapat, ya, mengkhatamkan atau menyelesaikan, ya, puasa sunat, ya, puasa sunat Syawal ni, ya, sama ada berselang-selang ataupun, ya, direct, mana betul 6 hari berturut-turut atau berselang-selang hari. Ini berdasarkan hadis yang sahih berbunyi, man shama ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal fa ka'annama shama ad-dahr kullahu, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari, ya, diikuti 6 hari, dia tak sebut 6 hari berturut-turut ke ataupun berselang-seling ke, fa ka'annama shama ad-dahr kullah, seolah dia telah berpuasa sepanjang masa. Maknanya dia puasa 6 hari, tetapi dia berpuasa sepanjang setahun itu, ya, setahun suntuk, ya. Setahun ada berapa hari tuan-tuan? Ada 360 hari kan. Jadi tetap satu hari itu dia kira sebagai, ya, 10 puasa, 10 pahala. Ya, kalau dah 300, ya, 360 hari mana 360, ya, 60 pahala. Jadi satu amat kerugian tuan-tuan kalau kita tak puasa. Jadi sikit ramailah yang dah berpuasa kan. Jadi alhamdulillah, kalau kita tak kesempatan, masih ada lagi hari ni berapa hari? Hari ni 8 ni, 8 Syawal ni. Tuan hari ni berapa dah? 8 ni, 7. Hari 10 dia. 12 lah. 12 hari. Lagi ada lagi 20, ya, 28 hari, ya. Lagi 18 hari. 8 hari banyak dah. Maknanya kalau kita buat sensalang, kalau kita buat sensalang pun dah ada masa lagi. Ya, dah ada masa untuk kita melakukan sunat Syawal. Jadilah di antara kelebihan Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan ada ibadah puasa, dia ambil ada juga sunat, ya, sunat Syawal. Jadi sunat Syawal ni kalau kita buatlah, ya,
dalam bulan Syawal ni. Ada masa lebih kurang 2 minggu, 3 minggu itu, ya kita buatlah. Ya, jadi kalau kita biarkan masa berlalu begitu, ada satu kerugian. Ya, sebagaimana disebut Rasulullah kata, ya rugilah orang yang membiarkan ya amal Ramadan berlalu begitu saja tetapi tiada ada apa pun ya ibadat yang mengampunkan dosanya dan menambahkan pahalanya. Ya, lalu Nabi Muhammad SAW sebut amin, ya, maknanya celakalah orang yang berlalunya bulan Ramadan dan bulan-bulan yang selepasnya, ya, tetapi tak bertambah pahalanya dan tak terampun dosanya. Lalu Nabi Muhammad SAW kata amin. Ini tuan-tuan, satu amat kerugian. Jadi bulan puasa, ya, kita biasa ya gunakan untuk berpuasa, tapi kita tak gunakan untuk perkara-perkara yang mendatangkan kemanfaatan. Maksud saya dengan dia punya sunat tarawihnya, dengan semua sunat tahajudnya, dengan dia punya bacaan Qurannya. Ni. Jadi tuan-tuan dan puan, kita perlulah kita mengambil peluang ketika mana di bulan Ramadan untuk kita memperbanyakkan amal ibadat kita. Kemudian bila mana ya kita berhari raya kita pula disunatkan menyambung puasa sunat Syawal. Jadi kita biasanya kalau orang dulu lah, zaman saya budak tu, hari yang kedua dah mula ada start hari yang kedua hari puasa sudah mula start ya 2 Syawal tu ya untuk hari pertama ketiga. Jadi hari yang ke-7 sudah siap, dah khatam dah 6 hari ya. Kalau zaman saya budak dulu, di hari yang ke-7 tu dah naik ketupat dah. Ya, masak ketupat untuk meraihkan puasa 6. Ini tuan-tuan ya. Apakah kita hari ini kita macam itu ke atau apa macam mana? Ini satu pemikiran untuk kita renung-renungkan. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, sebenarnya puasa tidak susah, tak payah ya. Kita lah menyusahkan diri kita sendiri. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, sebenarnya hari raya ini hari saya kata masa kita tadi, ya, 6 hari puasa 6 ni tak susah mana pun. Ya, yang susahnya kita nak buatnya, ya, nak kita menahan sabar ya, dengan laparnya, dengan susahnya, dahaganya. Jadi dengan kesungguhan kita dalam melaksanakan puasa ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan dikasihi tuan sekalian, apakah faedah ya apakah yang nak kita lakukan selepas Ramadan? Hanya harap perhatian tuan-tuan. Yang nak kita lakukan selepas Ramadan ialah melaksanakan perkara-perkara yang sunat yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Bukan ke bulan Ramadan yang ada baca Quran, ya, sembahyang tarawih tak adalah, ya, ada tahajud, solat duha, ya, berzikirullah dan berbagai-bagai lagi, ya, aktiviti ibadat yang kita nak teruskan, sambungkan, ya, dengan sedekahnya, dengan bacaan Qurannya, dengan zikirnya pada selepas Ramadan. Jadi bila kita teruskan ni sampai Ramadan akan datang, kita akan menjadi orang bertakwa. Ya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan. Dengan siapa tuan-tuan? Sebab kita continue ibadat yang kita buat pada bulan Ramadan, ya, kita teruskan pada bulan yang seterusnya, bulan Syawalnya, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjahnya, untuk kita memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh takwa. Ya, saya sebut depan tuan pasal takwa-takwanya. Apakah itu takwa tuan-tuan? Takwa ialah merupakan satu ya sifat kedudukan, ketinggian keimanan. Ya, tidak ada tinggi daripada takwa tuan-tuan. Kalau ada tinggi betul kan, saya Allah akan sebut dalam Al-Quran, ya. Jadi takwa adalah satu sifat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita memperoleh takwa ni lah, ya, kita melakukan puasa sunat. Ya, maksud saya sunat ni sunat-sunat selepas Ramadan lah, ya. Puasa 6, puasa sunat Syawal, puasa sunat ya awal bulan, pertengahan bulan, ya, pertengahan bulan ni puasa ayyamul bid, ya, puasa putih, ya, 13, 14, 15, dan juga puasa hujung bulan. Jadi kita, ya, begitu juga kalau ada kesempatan, ya, hari Khamis, hari Isnin. Jadi tuan-tuan dan puan, lepas dah hari Khamis baru ni kita duduk niat, ya, Khamis satu, Syawal satu, ya, besok Isnin lagi, besok kalau minggu depan ada hari Isnin, ya, ada 2 niat, saja sunat Isnin dan sunat Syawal kerana Allah Ta'ala, dapat 2 niat tuan-tuan. Jadi jangan kita membiarkan masa berlalu begitu, sebab usia kita ini bukannya makin langit kan, usia kita semua tahu belaka. Ya, sebuah hadis sahih kata a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur-umur atau usia-usia umatku di antara 60 hingga 70. Ya, hanya tuan. Jadi depan sini ramai dah.
ramailah 6 siri 7 siri kan, 5 siri 4 siri lagi banyak kan. Jadi untuk beringat ya, jadi lebih-lebih lagi ketika lepas bulan Ramadan ni macam-macam ya, macam-macam mahal tuan-tuan, dengan sakitnya, dengan matinya, dengan begitunya kan. Jadi itu sebagai peringatan kepada kita yang masih hidup untuk kita meneruskan amal ibadat ya. Bukan ke tahun sudah ya, ramai kawan-kawan kita ya, member kita dapat kita jumpa kan, tapi bulan Ramadan ni ramai dekat mereka sudah tidak ada. Kemana mereka pergi tuan-tuan? Mereka telah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan yang baru ini ataupun sebelum Ramadan dah jalan dah. Ini satu peringatan yang besar untuk kita renung-renungkan agar kita sentiasa bersiap siaga, berwaspada tentang kedatangan maut ini tuan-tuan. Jadi untuk mempersiapkan diri kita ini, sebagai yang saya selalu sebut, hendaklah kita selalu menjalani ibadat-ibadat dengan betul-betul ikhlas kerana Allah Taala, memperbanyakkan bacaan Quran ya, memperbanyakkan sedekah ya. Di belakang tuan-tuan banyak tabung, ada berapa tabung? 4-5 tabung belakang tu, isilah ya, dengan duitnya warna putih, yang warna putih pula warna birunya, warna hijaunya, merahnya, warna purple-nya. Inilah untuk kita sebagai persiapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan bacaan Quran kita ya. Saya harap tuan-tuan dapat memahami apa yang saya maksud, supaya apa yang tersirat dan surat berkata-kata saya ini, kita teruskanlah membaca Al-Quran ni walaupun kita sudah khatam ya pada bulan Ramadan baru ni, membaca bertadarus, teruskan juga pada waktu-waktu bulan-bulan selepas bulan Ramadan. Untuk apa tuan? Untuk memperoleh ganjaran, sebab bercukupan banyak pahala ya. Sebab Nabi Muhammad sebut dalam sebuah hadis sahih, dia kata la aqulu alif lam mim harf walakin al alif al harf wal lam harf wal mim harf. Aku tak kata alif lam mim tu satu huruf. Bukan kalau kita buka Quran kita jumpa lepas Fatihah tu kita akan jumpa alif lam mim kan. Jadi dia memang kata aku tak kata alif lam mim tu satu huruf, walakin al alif harf, tetapi alif tu satu huruf, wala ma harf wal mim harf, dan mim tu satu huruf. Walikulli harfin hasanah wal hasanah asyru amsalihah. Ya, tiap-tiap satu huruf tu dikira satu kebaikan, dan tiap satu kebaikan tu gandaannya 10 pahala. Maknanya satu huruf 10 pahala. Kalau kita baca alif lam ni ada berapa huruf tuan-tuan? Ada 3 huruf ya. Jadi 3 huruf 30 pahala. Itu baru alif lam tuan-tuan. Belum lagi bismillahirrahmanirrahim, belum lagi Fatihahnya lagi, belum lagi surah Al-Baqarah lagi kan. Kiralah berapa banyak pahala yang kita perolehi. Saya dah sebut tuan-tuan dulu ya, saya tak kira. Saya kira sini dalam satu muka surat tu ada lebih kurang 500. Ada lebih sikit ataupun kurang sikit daripada 500 huruf. Jadi kalau kita kalikan 500 kali 10 berapa tuan-tuan? Ya, 500 huruf kali dengan 10. 10 tu satu huruf 10 pahala. Ya. Jadi ada 500 huruf kali 10 jadi mana 5,000 kan? Betul? 5,000 pahala. Itulah pahala kita peroleh untuk satu helai. Ya, satu muka surat. Kalau 2 muka surat kita sudah ada ya 1000 huruf ya. 1000 huruf maknanya kalilah dengan 10 kan. Ini ganjarannya tuan-tuan. Jadi kalau kita betul-betul yakin tuan-tuan, insya-Allah ya Quran yang sebenarnya akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat tuan, daripada tergelincir daripada kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. So saya harap kita sama-sama cuba amalkanlah baca Quran ni, tak dapat banyak pun, dapat sikit pun jadilah. Pada tak langsung kan, pada tak langsung kita bacalah setidak-tidaknya ya, tiap-tiap satu waktu semayang kita baca satu muka surat ya. Satu muka surat ada ya, saya kata tadi 500 huruf kan, jadi 500 kali 10 dapat 5,000 untuk sekali baca ya. Nanti kan zuhur satu muka surat lagi ya, asalkan satu muka surat lagi kan. Jadi kalau kita boleh dapat satu hari satu juzuk, alhamdulillah lah kan. Jadi biasakah kalau kita jenis orang biasa baca Quran satu hari ya satu juzuk tu biasalah ya. Satu hari satu juzuk, 2 juzuk biasa ya. Tapi kalau tak baca langsung itu memang luar biasa lah ya. Orang macam kita ni ahli masjid ni biasanya macam baca Quran ya, setidak-tidaknya baca ya satu surah ya, surah Yasin ke atau surah Kahfi ke. Ini jadi saya suka berkongsi ilmu dan amal tuan-tuan agar kita sentiasa mengamalkan membaca Al-Quran ya, terutama lepas Ramadan ni. Kemudian kita mengamalkan puasa sunat ya, sunat 3 hari ya, 3 hari sebulan ya. 3 sebulan ni maknanya ya pada awal bulan, pertengahan bulan dan hujung bulan. Ada 5 hari ya, awal bulan, pertengahan bulan, maknanya 3 hari pertengahan bulan tu 12, 13, 14, 15, 3 hari.
dan hujung bulan. Ada 5 hari tuan-tuan. Jadi kesimpulan amal ni sebagai, ya, saya suka berkongsi ilmu. Kalau tuan-tuan amal, ya, sama-sama kita dapat pahala insya-Allah. Ya, sebab sebagai kita tadi, puasa ni tuan-tuan akan menyelamatkan kita. Sebagaimana Al-Quran juga akan menyelamatkan kita. Quran ni akan menyelamatkan kita ketika mana kita berada dalam kubur. Ya, Allah Ta'ala akan datangkan, ya, cahaya yang terang benderang seperti cahaya matahari. Sebab ketika mana kita dalam kubur, bukan kan kubur ni gelap kita kan. Kalau tak percaya, cuba tuan-tuan ikut macam mana orang mengkebumikan mayat kan. Bukan kan gelap kan. Ya, dia angkat dia punya bila dia diletakkan mayat dalam kubur, lepas itu ditaburkan tanah, keadaan jadi gelap kita. Jadi kalau tuan-tuan kita duduk seseorang, mestilah kita akan melakukan tadi. Jadi apakah yang nak menerangkan ni lah, yang Quran kita baca lah. Quran yang kita baca hari ini lah akan menerangkan kubur kita insya-Allah. Di samping dengan kebaikan-kebaikan lain, ya, dengan makan minumnya, dengan hiburannya dalam kubur tu. Yang kubur sebab, ya, apa yang kita lakukan pada waktu ini lah, di waktu di dunia lah akan diberi ganjaran, ya, di dalam semasa mana kita berada di alam barzah dan juga di akhirat. Minta maaf tu, saya punya masa tak apa lancar kan, saya tak apa sihat kan, tuan-tuan dapat tahu masalah saya ni. Jadi tuan-tuan doakanlah, ya. Jadi saya suka minta tolong doakan, saya minta maaf tolong doa saya supaya saya ni sihat walafiat, dapat menjalankan tugas, ya, berceramah, bertazkirah di mana-mana saya berada. Tolong tuan-tuan, ya, tolong doakan saya supaya saya ni dapat melaksanakan tugas, ya, menyebarkan Islam ni di mana saya berada sampai di akhir hayat saya. Jadi tuan-tuan yang dikasih tuan sekalian, untuk apa tuan-tuan? Untuk apa kita melakukan semua ini? Untuk sebagai persiapan. Sebab semua kita tahu kan, ya, saya dah sebut hadis tadi, a'maru baina sittin wa sab'in. Umur-umur atau usia umatku di antara 60 hingga 70. Ya, kalau lebih sikit itu sebagai subsidi lah. Ya, 74 ke 75 ke, tapi tak ada sampai 150 kan. Itu mak Nabi Nuh kan. Tak ada sampai 200 ke 300 kan. Jadi dah nearly impossible lah. Hampir-hampir mustahil kan. Boleh ada orang umur ni sampai 150. Ada, tapi tak ramai lah. Ya, jarang-jarang. Ya, kadang-kadang kata Piramli kan. Jarang-jarang. Sikit saja. Tapi itulah roughly-nya 60-70. Ya, lebih sikit mungkin 72 ke 73 ke. Ya, abang saya tuan umur dia 74 dah meninggal lah. Ya, ada 2 orang abang saya tak sampai 60 lebih, ya, baru nak dekat 60 dah jalan lah. Ya, ini merisaukan saya. Dekat-dekat 60 dia dah jalan, ya, dah mati, meninggal dunia. 3 orang abang saya tuan. Ya, seorang tu seperti saya kata tadi yang sulung 74. Seorang itu dah dekat nak 60 dah jalan dah. Ya, yang seorang lagi tu abang saya yang kecil lah, ya, tak sampai 60, ya, dah jalan dah. Hanya tuan-tuan. Jadi sebagai ini saya selalu bila mengenangkan saya terkenang. Ya, di saya dah dekat sangat lah. Ya, saya dah usia penghujung dah. Ya, usia umur Rasulullah SAW, ya, dah 63 kan saya. Ya, kalau ikutkan kiraan hijrah, ya, kiraan hijrah ni setiap 35 tahun tambah setahun. Ya, kalau satu umur dia 70 tahun, mana dia sudah berusia sebanyak, ya, 72 tahun. Ya, minta maaf tu, kiraannya tiap-tiap 35 tahun, ya, setahun tambah, ya, setahun ditambah. Ya, kalau macam saya ni tambah setahun jadi 63 lah umur saya. Ya, umur asal saya 62. Ya, tetapi kerana sebagai sekiraan hijrah tadi dia tambah setahun. Ya, tiap-tiap, ya, 30 tahun setahun dia pengen tambahnya. Jadi sekarang saya masuk musim 63 tu ni amat membimbangkan saya, bukan apa sebab bimbang sebab tak cukup persiapan. Ya, amalan sekebal sebab saya mati takut kan. Cuma kan persiapan tu macam mana, ya, dengan amal ibadatnya, dengan solatnya, ya, dengan sedekahnya kan. Untuk apa tuan? Untuk kita bawa persembah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai peringatan saya pada malam ini pada tuan-tuan dan puan, semoga kita sentiasa bertambah bimbang dan risau tentang kedudukan, ya, kedudukan usia kita yang semakin hari semakin kurang. Ya, kita kata kita makin bertambah tu kiraan, ya, kiraan kita sendiri, tetapi kurang di sisi Allah. Allah Ta'ala potong, ya, tiap satu hari potong, ya, satu hari hidup, satu hari usia kita dipotong. Ya, daripada umur kita 60 tahun kita tinggal apa 59 tahun apa hari, ya. Itu dia, sebab dah satu hari dah sebulan berlalu 59 tahun, 59 tahun, ya, apa bulan tu kan, ya, ada 11 bulan gitu seterusnya. Ya, setiap bayi yang baru dilahirkan dia akan kurang usianya. Ini sebagai peringatan kita. Tapi itulah tuan-tuan, minta maaf tuan, bila kita
dah kat begini kita jangan lupa, jangan lupa tentang keadaan kita ni, ya, yang mana usia kita yang makin hari makin kurang, ya, sikit apa yang kita ingat, ya, keseronokan, ya, kesedapan, ya, kemewahan, ya, dengan sebab usia maklumlah kan, sihat, boleh makan itu, boleh makan ini, buat tu, boleh buat ni kan. Jadi kita tak terfikir bahawa kematian sedang menunggu, ya, kematian sedang menunggu, ya, kita di penghujung usia kita ini, tak perasan. Oleh kerana itu saya kata tadi, macam mana nak buat, ya, kita hendaklah sentiasa memperbanyakkan, ya, amal ibadat, memperbanyakkan sedekah kita, memperbanyakkan iktikaf kita kan, memperbanyakkan bacaan Quran kita, memperbanyakkan solat ya, sebenarnya solat, ya, tahajud kita, solat duha kita, dan berbagai-bagi, ya, berbagai-bagi tuan-tuan, supaya jangan kita lupa sebab kita hidup ni bukanlah melampau, ya, bukan kita mengangkat langit macam saya kata tadi kan. Umur kita itulah antara 60 hingga 70, tetapi kita akan hidup, kita akan, ya, berada dalam barzah sana lebih daripada itu, ya, bukan 70 ke 80, ya, mungkin ribuan tahun, ya, selagi tak kiamat lah, ukuran selagi tak kiamat, hantulah duduklah kita dalam kubur ni, ya, 1000 tahun ke, 2000 tahun ke, 4000 tahun ke, maknanya melebihi usia kita duduk di ini, tuan-tuan. Jadi apakah helah kita, tuan-tuan? Apakah akal kita untuk menyelamatkan kita ketika mana kita berada dalam barzah nanti? Inilah yang tuan-tuan datang pada malam, tuan-tuan datang pada malam ni untuk apa? Untuk mendengar, ya, tazkirah ke, kuliah maghrib ke, lepas itu sambung dengan solat isyaknya kan, balik nanti baca Quran lagi, ya, tunggu pula tengah malam pukul 4 pagi kita bangun tahajudnya lagi ni, sebagai persiapan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menyelamatkan kita, sebagai satu ayat kita, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya, hari yang tidak memberi manfaat harta dan anak-anak lelaki, ya, melainkan seseorang tu pergi menghadap Allah Taala dengan hati yang sejahtera, biqalbin salim. Ini tuan-tuan ni, tuan-tuan dan pada malam inilah untuk kita memperolehi hati yang sejahtera, ya. Tapi tu hati sejahtera, berapa orang yang dapat ingat kan? Adakah ini yang datang masjid ni menggambarkan keseluruhan penduduk sini, tuan-tuan? Ya, saya tidak begitu kan. Adakah yang datang depan saya ni, ya, inilah menggambarkan keseluruhan penduduk, ya, kampung bertebelah ni? I don't think so, saya tak fikirkan kan. Yang ada datang ni tahu persen kan, ya, tahu persen daripada penduduk batu belah ni. Jadi kenapa? Sebab mungkin mereka ni tak perasan kot, tak sedar kan, dia rasa lambat lagi kot kan, lambat lagi, ya, lagi 10 tahun 20 tahun kan, sebab dikira umur 40 kan, 50 lagi lambat lah. Tetapi apakah ajal itu dia menunggu lambat ke? Ya, ajal tak menunggu, tuan-tuan, ya, dia tak menunggu kita tengok sekarang sampai ajal dia, tuan-tuan, tidak, ya. Ajal dia tak mengira usia, dia tak mengira umur, tuan-tuan, ya, sebab ajal boleh datang ketika usia muda, ketika usia awal 20-an, ya, ketika usia, ya, awal 30-an, ya. Pagi-pagi saya datang kuliah subuh kan, ya, saya datang subuh sini kan, pukul 5 lebih tu kan, saya tengok budak masih lagi berlawan motor, tuan, belum motor, ya. Motor mana? Motor yang, ya, dengan benih, dia punya pakai satu roda, ya, roda depan dia angkat, roda belakang yang jalan. Faham tak maksud saya? Jadi kenapa? Kerana mereka ni, bagi mereka tidak harga, ya, pada mereka penghidupan tidak harga, usia tidak harga. Mereka sanggup, ya, menggadaikan nyawa mereka, ya, bermotosikal pukul 4:30 pagi, ya, pukul 5 pagi, ya, saya datang pagi daripada Shah Alam ke masjid ni pagi subuh-subuh. Di masa itu siap budak-budak asyik berlomba motor, tuan-tuan, 10 orang 12 orang berlomba motor semua mereka. Bukan motor besar, motor biasa, ya, motor Honda Cup ni, motor Yamaha Cup aja kan. Ini, tuan-tuan, jadi ini amat meninggalkan satu perasaan yang hibur bagi saya, sedih lah, ya, bersedih sebab mereka menggadaikan hidup mereka bukan yang perkara yang tidak berfaedah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan datang dapat memahami apa yang tersirat dan tersurat kata-kata saya ini. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk kita bersiap siaga berbagai-bagai jenis amal ibadat. Jadi tuan-tuan dah beriktikaf, ya, niat iktikaf ni pahala lain, ya, tuan-tuan tunggu isyak pahala lain pula, dengar ada majlis ilmu pahala lain pula, banyak sangat pahalanya. Jadi inilah yang nak kita bawa persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita berada di alam barzah nanti. Sebab bila dah berada dalam barzah dah tak guna, dah tak ada apa dah tak ada nak solat lagi, nak menunggu isyak lagi, nak buat puasa, tak ada. Kita berpenat lelah hanya kat dunia saja. Kita berpenat lelah ni hanya di dunia saja.
ya, dengan solatnya, dengan puasanya, dengan wuduknya, dengan berbagai-bagai persiapan, ya, ibadat-ibadat kita yang lain. Tetapi bila mana kita berada di akhirat atau dalam kubur, segala-galanya telah sedia, ya, kita diberi ganjaran pahala, tuan-tuan. Jadi saya suka berkongsi ilmu dengan, ya, ibadat dengan tuan-tuan pada malam ini agar kita sentiasa sabar dengan kesusahan, kesengsaraan, ya. Syaitan memang susah nak datang masjid ni, tuan-tuan. Ya, maklumlah kan senang, tuan-tuan, ya, nak datang masjid ni berapa ramai. Kalau ikutkan semua boleh datang kan. Ya, berapa mah tuan-tuan Azim penghuni di kampung Batu Belah ni. Ada berapa ribu keseluruhan? Ada 1,000 tak? Lebih kan. Mana itu seribu orang kan? Satu pesuruh tak ada, satu pesuruh pun tak sampai kan. Jadi mana pergi itu orang, mana pergi begitu ramai orang. Ya, kalau tu ramai memang ramai tu jimat lah. Untuk nak tengok ramai memang ramai jimat. Ya, sampai nak parking kasut pun tak boleh. Ya, bukan pergi kita, parking kasut pun tak boleh. Ya, kalau dah habis dah. Ya, kasut berjalan sendiri ya. Kerana terlampau ramai. Tapi cuba tuan-tuan fikir, ya, minta maaf kita sama fikir kan, 2 jam selepas itu, ya, 2 jam selepas solat Jumaat, solat asar kan, mana pergi tu orang, ya, orang tu ramai tu, hari Jumaat tu mana ramai, mana perginya, ya, Jumaat tu ramai kan, penuh masa sampai terpaksa bentang 3 kan, bentang 3 kat luar. Tapi 2 jam kemudian tak ada orang, ya, adalah orang ada satu sat lah, 1-2 sat saja, yang lain semua lesap. Apa sebab? Ini persoalan kita fikirlah. Kenapa? Kan masalah keimanan, ya, keyakinan, keimanan, kesungguhan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul mereka ni beriman, tuan-tuan, ya, kalau yang orang tu beristiqamah wuduk jimat tidak boleh dah mayang asar dah, ya. Kalau tak boleh, kan apa tak boleh, bukan tak datang pula kan. Kemana pergi orang ni? Apa sebab? Ya, syahid sangat ke, dah mati ke kan? Tidak juga kan. Ini kerana keimanan lah, kerana keyakinan. Kalau mereka betul-betul yakin pada Allah Ta'ala, tak ada masalah, ya. Balik ke lepas iman, duduk je, bukan duduk rakyat je. Lepas tu kita datang asar kan, dengan bilangan walaupun tak sama banyak, ya, mungkin lebih sikit lah, ya, mungkin, ya, lebih sikit daripada yang biasa, ya. Kalau hari lain biasa sakat 1 sab, ya, kalau Jumaat ni mungkin dapat sampai 20-30 sab, ya, macam hari Jumaat tu juga, ya. Tapi malang semua lesap, ya, ada 2-3 sab, lain 3 lesap kan. Kenapa, tuan-tuan? Pasalah keyakinan, ya. Kalau dia betul-betul yakin, tuan, dia akan tunggu, duduk di rumah, lepas balik daripada Jumaat dia akan relax kejap, ya, minum teh kejap kan, lepas itu dia duduk tunggu asar, masuk asar datang ke masjid. Itu waktu saja kan. Inilah. Tapi itu masalah, tuan, berapa ramai orang mempunyai peringatan seperti ini, ya, untuk sama-sama kita renung-renungkan, ya, sementara nak tunggu kemasukan Isyak ni, ya, untuk kita merenungkan apakah yang nak kita buat, ya. Sebab usianya, tuan, macam saya cakap tu bukan panjang pun, ya. Kita ini hanyalah, kata saya tadi, 60 atau 70 tahun. Lebih tu kita akan dihantar ke alam barzah, ke tanah perkuburan. Kita duduk kubur bukannya, ya, setahun 2 tahun, bukan 10-20 tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus kan, mungkin beribu tahun, tuan-tuan. Selagi tak kiamat lah, selagi tak turun Ya'juj Ma'juj, selagi tak datang Imam Mahdi, tak turun Nabi Isa kan. Asal gitulah. Kita duduklah kan dalam kubur tu beratus-ratus tahun, mungkin beribu tahun. Jadi apakah persiapan kita, tuan, yang nak kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang tuan-tuan datang malam ni lah, ya. Tuan-tuan duduk iktikaf, ya, tuan-tuan dengar majlis ilmu apa saja ke kan, baca Quran. Sementara tak ada pengajian tu, kita baca Quran, ya, kita berzikir, ya, berzikirullah. Jadi zikir dan masjid ni pahala lebih daripada kalau berzikir kat rumah, ya. Kita berzikir rumah Allah. Jangan sampai, tuan-tuan. Jadi satu peringatan saya kepada tuan-tuan, semoga kita sama-sama lah berkongsi ilmu dan amal. Saya buat, tuan-tuan membuat, ya, untuk sama-sama kita memperoleh ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab, tuan-tuan, nak kita kemudian mengenai dengan puasa qada, ya. Jadi perempuan, kaum ibu yang mempunyai, ya, masalah dia tak berpuasa sebab dia datang keuzuran, jadi naklah dia mengqada, ya, puasanya itu, tak payah tunggu, ya, bulan puasa, tuan-tuan, ya. Jadi ini sebagai peringatan lah, ya. Mana-mana yang diisi tolong beritahu, qada lah cepat, ya. Qada cepat tu, dan qada puasa yang bulan Ramadan baru ni boleh, ya, harus sunat digabungkan dengan, boleh digabungkan puasa sunat, ya, sunat Syawal. Saja aku puasa qada, ya, saja aku puasa saja aku puasa qada bulan Ramadan, dan juga puasa sunat Syawal. Tu didulukan yang wajib dulu.
ya dapatlah hasil pahala mengikut dalam kita, bukan saya tu, kalau dalam kitab-kitab fiqh, ya fiqh Syafi'i mengharuskan demikian. Mana harus boleh seseorang perempuan itu mengqadha puasanya dengan digabung dengan puasa sunat, ya puasa sunat Syawal. Saya ulang balik, saja aku puasa qadha ya bulan Ramadan dan juga puasa sunat Syawal esok hari kerana Allah Taala. Jadi sebuah-sebuah cubalah sebab nak dapatkan pahala perkara sama dahra kullah tu lah. Ya, seorang dia berpuasa sepanjang masa. Ya, jadi syaratnya naklah dia berpuasa berpuasa semasa bulan Syawal tu. Ya, ni. Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama sama dahra kullah. Ya, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan ya 6 hari bulan ya Syawal, seolah-olah maka seolah dia memperoleh ganjaran puasa sepanjang masa setahun, ya. Jadi inilah, jadi kita rebutkan punya pahala ni ya dalam bulan Syawal ni, ya. Tak payah tunggu qada sebelum puasa akan datang, tuan-tuan. Jadi kita gunakanlah. Jadi kalau kita ada beralasan malam sebab apa, sebab ada rumah terbuka lah kan, sekarang banyak tu rumah terbuka kan, ya majlis rumah terbuka, sampaikan ya minta maaf sampai terlepas bulan Syawal kan, dah masuk bulan Zulqaidah, masih lagi membuat rumah terbuka kan. Jadi yang saya nampak cara untuk kita buat ni, mana kita dapat puasa sunat Syawal, dapat kita ya membuat rumah terbuka, cara senang saja ya. Kalau nak buat rumah terbuka kita buat malam, ya. Kita buat macam malam ni, ya. Macam malam ni kita buat rumah terbuka tapi malam lah. Ya, siang nanti esok kita puasa. Ya, ini yang bagi saya lah. Kalau ikut cara saya buat begitulah. Ya, kalau ada orang buat jemputan rumah terbuka, ya kita waktu malam, ya. Jadi kalau siang tu kita berpuasa, ya. Bukan menopon kan, kita kali 6 hari saja. 6 hari pada bulan Syawal ini. Jadi lepas tu kita buatlah apa-apa saja kan. Sebab yang nak bagi jalan, bagi peluang 6 hari ni, tuan-tuan. Ya, 6 hari ni ya kita buat pada bulan Syawal. Takut nanti aku tak buat dah terlepas, ya rugilah makna ganjaran pahala ya setahun puasa dengan hanya kita puasa 6 hari, tuan-tuan, ya. Puasa sunat Syawal 6 hari, ya. Niat macam saya katalah, saja aku puasa sunat Syawal esok hari kerana Allah Taala, bukan saja aku puasa 6, ya. Saja aku puasa 6 sore itu confirm memang tak terima, tak sah, ya. Sebab niat dia naklah puasa sunat Syawal, ya, bukan puasa 6, ya. Sunat Syawal dibuat 6 hari, ya, tapi niat dia saja aku puasa sunat Syawal. Supaya apa, tuan-tuan? Untuk kita memperolehi ganjaran sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW. Itu tadi hadis sahih, tuan-tuan. Ya, jadi pada siang hari puasa tu kita ya nak menghilangkan kita punya mengantuk, ya kita baca Quran lah. Ya, malam kita hadir majlis ilmu, ya kita malam menghadiri ya kuliah-kuliah, ya kuliah maghrib ke atau kuliah-kuliah apa ke kan, untuk menghilangkan ya keletihan. Jadi ini di antara peringatan saya pada malam ini kepada tuan-tuan. Semoga tuan-tuan dapat memahami apa yang tersirat dan tersurat daripada kata-kata saya pada malam ini. Saya minta maaf tuan, mungkin saya penyampaian saya tak begitu lancar, tak begitu baik kan. Jadi saya minta tolong doakan tuan-tuan nanti balik ke rumah, tolong doakan saya sebagai sihat seperti biasa daripada penyakit saya ada penyakit stroke, tuan-tuan. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Taala memperkenankan ya doa tuan-tuan, tolong doakan saya sihat agar penyakit stroke saya ini ya hilang daripada saya dan saya dapat menjalankan amal ibadat, ya menyampaikan majlis ilmu dengan sebaik-baik dan sebaik-baiknya insya-Allah. Ya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsina 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم إنا نعوذ بك من الريح الأحمر والدم الأسود والداء الأكبر. اللهم إنا نعوذ بك من الريح الأحمر والدم الأسود والداء الأكبر. اللهم إنا نعوذ بك من الريح الأحمر والدم الأسود والداء الأكبر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا رزقا طيبا حلالا واسعا. اللهم ربنا تقبل
وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وقيامنا وتلاوتنا وتوبتنا وتضرعنا وتعبدنا وجميع عباداتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحياتنا فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.